Ya, sudah boleh pulang. Ya, terima kasih Datuk Pengerusi kerana membenarkan saya untuk membahas. Datuk Pengerusi, saya secara awal mengatakan saya membahas ini dengan protes. Protes pertama sekali mengenai kenapa tidak ada naskah di dalam bahasa Melayu. Kerana ini saya yakin pejuang-pejuang bahasa yang berjuang pada mulanya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ke tahap itu, berjuang lagi sampai bahasa menjadi bahasa kebangsaan. Itu ada konotasinya berbeza dari segi pendekatan keperlembagaan. Tetapi hari ini, kalau penjelasan yang akan bakal diberikan oleh Menteri, satu penjelasan yang bagi saya tidak menggambarkan perjuangan daripada bahasa rasmi ke bahasa kebangsaan, itu saya rasa amat malang daripada agenda memartabatkan bahasa di negara ini. Datuk Pengerusi, pertama sekali saya ingin mengatakan bahawa apa-apa saja pendekatan percukaian yang dibuat terhadap syarikat ataupun terhadap individu negara ini adalah satu agenda nasional, dan tanggungjawabnya adalah tanggungjawab nasional. Tadi dikatakan oleh rakan bijaksana saya sebagai tanggungjawab asasi, saya tanggungjawab nasional. Dan memang dikatakan di sini apa-apa gerak kerja pencukaian memang ada asas perlembagaannya. Yang Datuk Pengerusi, saya khawatir apabila bahasa yang tidak tepat digunakan di sini, dia akan mengundang kepada pentafsiran. Bayangkan Datuk Pengerusi, dalam perlembagaan, saya kena katakan begini secara ikhlas, kerana diperuntukkan contohnya Fasal 153, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu. Itu ada sebabnya, atas sebab dasar affirmative actionnya, tindakan afirmatifnya, membantu mereka-mereka yang latar belakang sosioekonominya perlu dibantu. Dan perkataan dipakai ialah kedudukan istimewa. Dan ada pihak-pihak yang mengatakan dia bukan semua, is a right. Itu mengundang perbahasan-bahasan yang memang lebih jauh. Kerana dalam pendekatan lain orang mengatakan a privilege is not a right. Itu bagi saya, itu maksud saya Menteri, kalau istilah yang digunakan di sini tidak diperjelaskan. Kerana apa yang kita ada di sini di peringkat huraian saja. Dan huraian pun dikatakan tadi, dan di sini semua orang Melayu yang bangunkan tadi ni. Dikatakan special treatment, kalau nak kata layanan khas pun mengundang perbahasan lagi. Jadi Yang Menteri tolong jelaskan perkara ini, kerana saya dua peringkat. Satu, tidak bersetuju tidak diperjelaskan digunakan naskah bahasa Melayu, dan juga tidak bersetuju apabila istilah special treatment itu tidak digunakan dengan lebih khusus. Datuk Pengerusi, saya katakan tadi ketika mencelah, saya mengatakan bahawa hari ini di dunia pengkaji-pengkaji, sarjana-sarjana mengkaji apa kaitan minyak dan juga pembangunan negara, dan yang paling menarik lagi pula minyak, pembangunan dan demokrasi. Kerana dipantau, dan kebetulan saya ada kertas ini, boleh saya berkongsi dengan, saya tahu Timbalan Menteri kita juga minat membaca bahan-bahan yang bermanfaat, sehingga dikatakan dikaji-kaji kebanyakan, dan saya tidak mahu Malaysia termasuk di dalam kategori itu, yang dikatakan oil-led development country ini, yang mana memang terbukti dari segi tahap rasuahnya meningkat. Tadi saya baca tadi separuh, dan saya akan baca sehingga habis lagi di dalam dia kata, in sum, dengan izin, countries that depends on oil for their livelihood eventually become among the most economically troubled, the most authoritarian and the most conflict ridden in the world. Ini dia cakap secara umum, mengambil kira kedudukan di negara Afrika dan sebagainya, dan juga memantau Indonesia, Malaysia, Myanmar dan sebagainya. Yang Menteri, kenapa saya ketekankan isu ini Yang Menteri? Ketika tahun 1989 Malaysia dijemput oleh kerajaan Myanmar untuk bersama-sama mengadakan usaha-usaha pembangunan petroleum di sana. Yang Menteri, tapi hari ini berita keluar, orang yang diangkat mengharumkan nama negara, tidak ada mana-mana agenda-agenda yang kita panggil subversif dan sebagainya, tidak dibenarkan masuk ke negara Myanmar oleh kerajaan junta hari ini.
iaitu Datuk Seri Michelle Yeoh kita, yang saya tahu dia ini orang kreatif, orang selebriti yang mengharumkan nama negara. Dan saya menggesa kerajaan Malaysia, mungkin melalui Menteri Kewangan, meminta pendirian kerajaan Malaysia, kerana kita punya kepentingan di situ, kerana syarikat-syarikat Malaysia ke sana membuat kerja-kerja yang menguntungkan kerajaan Myanmar. Sebab itu hari ini di dalam negara-negara yang lain, di negeri yang lain, mereka amat berhati-hati untuk melakukan pelaburan, melakukan usaha sama di negeri yang tahap demokrasinya akan menemplak memalukan negara. Dan di sini Yang Amat Menteri, saya mengatakan begini, lanjutan daripada apa yang dikatakan oleh Lembah Pantai tadi, PJ Utara dan kawan saya daripada Utatan tadi. Kita nampak bahawa agenda pembangunan minyak ini mempunyai impak langsung kepada agenda-agenda sosial, ekonomi dan politik. Tadi dibagi satu contoh, Norway, dan dikatakan dalam kertas kajian ini juga oleh mungkin menteri boleh mencari, namanya Profesor Terry L. Carl, memang wujud satu inisiatif, iaitu Center Democracy Development and Rule of Law di Stanford University, itu mengatakan bahawa di Norway itu an oil exporter has used the benefits of North Sea Petroleum to earn the highest place on the United Nations Development Programme list of best social development performance, while other exporters like Nigeria and Angola are clustered near the bottom. So maksudnya, kalau hasil-hasil minyak ini tidak digunakan dengan sebaiknya, saya rasa peluang untuk kita mendapat pengiktirafan bukan penting sangat, tapi maksud mengadakan program-program lebih konstruktif untuk pembangunan masyarakat amat mendukacitakan. Sebab itu apabila keluhan-keluhan daripada rakan-rakan yang bukan kerana pilihan mereka, tapi pilihan dasar negara ini telah menyebabkan negara mereka termasuk dalam senarai negara-negara miskin tadi, Sarawak, Sabah, Kelantan. Dan saya mengatakan di sini, Mak Menteri, Pulau Pinang kami tidak ada minyak, tapi alhamdulillah di atas pengurusan dan sebagainya, komitmen yang ditunjukkan, kita diiktiraf oleh Auditor General, Transparency National, di atas tata kelola governance yang baik. Bayangkan Ya Mak Menteri, kalau hasil-hasil minyak ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin di Sabah dan Sarawak, saya rasa Sabah dan Sarawak hari ini, Sarawak terutamanya, bukan saja dia akan dikenali sebagai negara yang kaya, malah negara yang kaya dan memanfaatkan rakyat Malaysia, rakyatnya terhadap agenda-agenda pembasmian kemiskinan, agenda pembangunan ekonomi dan sebagainya. Ya Mak Menteri, saya juga ingin memohon Ya Mak Menteri, tadi saya katakan hak istimewa yang diberikan di dalam perlembagaan disebab kedudukan-kedudukan sosial tertentu. Ya Mak Menteri, kerana di Dewan ini saya katakan lagi sekali, walaupun saya katakan hampir ke semua kementerian, kita tidak ada kebiasaan di negara kita sebelum membentangkan satu-satu undang-undang kita bagi impact assessment report ataupun laporan impact assessment. Kita tidak ada perkataan itu. Menteri, walaupun tak ada itu, saya mohon Menteri mengandaikan kepada kita, memberi satu fakta kalau boleh, berapa nilai sebenarnya akan terlibat sekiranya layanan istimewa ini diluluskan di luar mula ini. Kami memang mengandaikan syarikat-syarikat akan terlibat ialah syarikat yang dikatakan itu, yang disenaraikan daripada Ketua Bankan dan sebagainya. Okey Menteri, Menteri tolong jelaskan berapa nilai yang akan terlibat kalau keistimewaan ini. Kerana Mak Menteri, saya tahu secara perundangan, hatta di dalam WTO sendiri pun dia tak pakai perkataan special treatment, dia pakai pun kadang-kadang untuk harta intelek dia panggil national treatment. Dia pakai perkataan yang tidak bunyi pun special treatment. Apabila dia nak hak layanan dia, walaupun dia orang Amerika, walaupun dia orang Eropah datang ke Malaysia, dia nak layanan yang dia panggil national treatment. Itu istilah-istilah. Tetapi di sini kita minta special treatment. Ya Mak Menteri, satu lagi yang saya mohon Mak Menteri jelaskan pada Dewan Mulai ini secara dasarnya, saya nampak ada perbezaan di antara fasal 22A dan fasal 65C. Mak Menteri, pasal 22A, kalau Mak Menteri tengok, keistimewaan itu teramat istimewa berbanding dengan keistimewaan yang Pak Menteri dapat di bawah fasal 65C. Dalam fasal 65C, kalau Mak Menteri merujuk kepada 65C2 dengan izin, any order made under subsection 1 shall be laid before the Dewan Rakyat.
Dalam ketika itu apabila Pak Menteri memberi kita panggil pengecualian dalam 65C1, apa-apa itu mesti dipersembahkan di Dewan Rakyat. Tetapi keistimewaan yang diberikan di bawah 22A ini melalui kita tadi melalui kat sini melalui peruntukan 22A1 itu seolah-olah tidak ada kebertanggungjawapannya itu, accountability-nya itu, check and balance-nya tidak ada di situ, Yang Mak Menteri. Jadi Yang Mak Menteri, saya mengatakan di sini, dikala secara keseluruhan kita bincangkan apa lagi insentif ini sesuai untuk rakyat, pun kita dapat hujan-hujahan, bantuan-bantuan, subsidi dan sebagainya tidak boleh. Kerana sekian negara tidak punya dana yang cukup, subsidi mesti dipotong. Malah baru ini Perdana Menteri melancarkan satu lagi program namanya My Plan. My Plan ni kononnya perlu dibuat sebab rakyat tak faham apa ini NKRA, apa ini transformasi, buat lagi My Plan. Bagi saya ini bukan My Plan saya, bukan plan Perdana Menteri. Plan pada saya bukan plan saya, walaupun namanya My Plan. Pak Menteri, ingin saya katakan di sini Pak Menteri, kebetulan saya cuba memahami apa yang dipanggil sebagai pendekatan fiskal di dalam industri minyak dan gas. Saya tak jumpa yang Mak Menteri apa yang dipanggil sebagai wang ihsan. Ada di peringkat antarabangsa yang dipakai ni, dia panggil royalty, dia panggil tax, dia panggil income, macam-macam percukaiannya. Tak ada satu istilah dipanggil wang ihsan. Tetapi di Malaysia, kalau Mak Menteri tidak boleh menjelaskan pada ini, saya kata istilah itu nombor satu ialah istilah haram. Kalau istilah haram, saya malang kepada penduduk di Kelantan. Dan apabila penduduk Kelantan tak dapat dibeban dengan istilah haram, hak mereka diangkat, tetapi syarikat nak diberi hak istimewa. Bagi saya ini satu perkara yang memalukan negara, dan saya rasa tidak ada sebab kenapa rakyat Kelantan menolak Barisan Nasional. Ini bukan salah saya cakap. Di sini saya terus terang di sini mengatakan bahawa perlu diperbetulkan, dan kalau nilai special treatment yang tadi saya minta Menteri jelaskan dewan mulai ini banyak, saya rasa biarlah nilai tersebut patah balik kepada rakyat. Kalau special treatment tadi kita bagi pelepasan, tiba-tiba nilainya besar, kerana Mak Menteri semalam kelang kabut orang kampung saya SMS, Wabi ni hujung bulan ni kita nak kena Jabatan Hasil Dalam Negeri suruh kita hantar cukai kan, laporan cukai hujung bulan ni, kelang kabut. Tetapi di sini kita berbahas nak bagi istimewa, dan saya yakin istimewanya ini akan macam-macam istimewa, daripada pejabat inland revenue, hasil dalam negeri, supaya dia akan dapat betul-betul istimewa. Jadi Mak Menteri, tolong jelaskan supaya saya tidak mahu perkataan yang dipanggil special treatment ini dia dapat seolah special rights. For me is not rights, is a privilege. Tetapi perlu dijustifikasikan kalau tidak ada assessment impact report, tetapi berikan nilai supaya kita tahu specialnya ini ialah kalau tak munasabah, natijahnya ialah satu diskriminasi kepada rakyat golongan bawahan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ya, sila Mak Menteri.